tawazun, berlaku adanya keseimbangan dalam masyarakat. Jika kita ada bangunan yang besar tetapi kita buat bangunan yang cantik dengan harga bilion, tapi dalam masa yang sama kita membiarkan orang-orang awam yang perlukan bantuan, yang terlalu miskin, yang tak dapat dibangunkan. Jika ada orang sama ada di Sabah ataupun di Sarawak ataupun di Kedah, di mana yang pendidikannya, jalan ke rumahnya masih lagi teruk, dan kita ada tempat yang begitu mewah yang dibelanjakan oleh hasil kerajaan padahal yang menggunakannya berapa orang sahaja. Saya rasa itu tentulah suatu pembaziran. Ini perkara yang membabitkan soal pengurusan dan amanah. Kadang-kadang untuk orang tentukan bahawa kita perlu bangunan ini, di atas kertas nampak macam okey. Tapi apabila kita lihat masyarakat secara holistik, kita akan tahu bahawasanya ini bermanfaat ataupun tidak manfaat. Sama juga dalam kes yang kalau kita lihat lebih kecil. Jika kita ada masjid di kampung kita yang begitu cantik, kita beli hiasan masjid ratusan ribu. Sedangkan orang di tepi masjid tu mungkin tak dapat bayar yuran universiti. Ada yang mungkin sakit nak pergi hospital, tak mampu bayar duit ubat. Yang nak makan mungkin tidak cukup. Maka apa artinya sedangkan menghias masjid itu tidak termasuk dalam keperluan umat pun. Jadi inilah yang kita nak bincangkan, keseimbangan kehendak rakyat. Dan kalau itu berlaku, kalau kita tahu kita belanja pada tempat yang perlu dan pada suasana yang perlu dan keseimbangan yang sepatutnya, maka kita tidak membazir. Jika itu tidak berlaku, berarti kita membazir. Baik, Dr. Zarudin, Abuya Hamka pernah menyebut bahawa pembangunan minda itu merupakan substantif kepada pembangunan negara. Dan 12 Jun yang lalu, kerajaan telah mengumumkan satu proses transformasi pendidikan negara supaya sistem pendidikan kita tidak lagi berprinsipkan exam oriented, tetapi mempunyai penerapan nilai, value added kepada pelajar-pelajar supaya produknya bukan hanya menjadi robot tetapi mampu memahami realiti dunia, menangani cabaran yang cukup luar biasa hari ini. Bagaimana sambutan doktor terhadap transformasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dari sudut konten, dari sudut dia punya frasa tu, saya kira memang sangat tepatlah. Maknanya kita sepatutnya sudah berlalu ataupun perlu mengkaji, dan saya pun baru saja bertemu dengan Timbalan Menteri Pelajaran yang mengalu-alukan katanya untuk mendapat apa saja proposal daripada masyarakat untuk membuat transformasi sistem pendidikan khususnya di peringkat rendah dan menengah. Saya kira itu yang baik, tetapi kemudian yang agak duka cita, beliau mengatakan ada sekitar berapa ratus referendum dan memorandum untuk memperbaiki sistem ini dan majoritinya daripada non-Muslim. Yang Muslim bercakap di Facebook, bercakap di belakang tanpa membuat satu proses meletakkan dalam bentuk yang sistematik. Lalu kemudian sibuk berpolitik, bergaduh sana, bertumbuk sini, baling kursi sana, baling kursi sana. Kemudian tidak ada memberikan apa-apa yang bersifat konstruktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari exam oriented, kalau di United Kingdom, kita dapat lihat anak-anak yang kecil darjah 1 sampai darjah 6 pada ketika itu sangat tidak sesuai untuk exam oriented. Dan oleh kerana itu saya juga dapat mengatakan pujian saya kepada peringkat kerajaan yang nampak agak sensitif. Lalu mereka dah buat satu sistem baru. Apa nama dia, saya lupa dah. Saya tak ingat nama dia. Itulah yang mana transformasi pendidikan. Penilaiannya bukan lagi sekarang ni ikut exam oriented, tapi lebih kepada general bagaimana pelajar itu buat homework, dia pun masuk dalam, tapi itu merupakan cabaran juga sebab bukan pada sistem saja tapi pada orang manusia. Untuk menjayakan sistem itu, kalau manusia yang melatihnya, iaitulah guru-guru, tidak diberikan, pensyarah-pensyarah universiti tidak diberikan skill itu, maka sistem akan gagal. Walaupun sistem itu in place cantik, walaupun komputernya cantik, tetapi manusia yang membawa itu masih tidak amanah, dia akan belok-belok, akhirnya tidak menjadi. Kemudian yang seterusnya yang boleh kita katakan, pembangunan minda ini juga sangat penting. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab pernah menyebutkan, inni la akrah, aku sangat benci melihat an ara ahadakum subahlala, iaitu melihat seorang daripada kamu pada satu waktu tidak buat apa-apa, melahu, merempit sebagai contoh, ataupun melihat berduduk-duduk di pasar raya tak buat apa-apa, la amala
fi dunia la amala dunia, tidak ada buat kerja-kerja berkaitan dengan dunia, wala amala fi akhirah, dan tidak buat satu kerja pun untuk menaikkan dan meningkatkan akhirat. Memang dalam prinsip Islam, pembangunan Islam adalah untuk membangunkan minda. Ini yang perlu kita motivatekan. Motivator seumpama Amin dengan magnetnya ya, perlu diperluaskan, dan kita perlu melahirkan kumpulan-kumpulan pakar untuk meningkatkan motivasi para guru, para pensyarah sendiri. Saya lihat para pensyarah yang buat PhD di pelbagai negara, mereka mempunyai masalah-masalah walaupun mereka digelar sebagai intelek, tapi di antara mereka yang banyak juga di antara mereka yang cuba demotivated satu, yang cuba untuk mengelakkan tertentu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau pensyarah-pensyarah seumpama ini pun yang bawa tesis pasal macam-macam kajian, ada kalanya buat pasal Islam sendiri, mereka cuba untuk melencong, mereka balik nanti anak-anak murid mereka juga akan melencong. Wallahualam. Tu dia. Tu belum lagi kita cakap pasal cikgu ponting sekolah kerana UPS ada habis. Baik, terima kasih doktor di atas promosi percuma untuk magnet sekejap tadi. Baik, Dr. Asri, satu lagi risiko pemimpin Islam ini ialah seringkali dikatakan bahawa kenapa kita nak ikut barat itu menyesatkan, sampaikan Gangnam Style itu dinamakan dengan macam-macam. Saya bukan nak kata saya menyokong doktor, tetapi nak menyebut bahawa umat Islam suka kepada perangai blaming and keep on blaming each other. Kali kita tidak menghasilkan sesuatu produk untuk kita memartabatkan Islam di mata dunia. Komen doktor. Asalkan barat sesat. Asalkan barat sesat. Silakan. Ya, terima kasih. Ini kerana kita salah faham. Mungkin sebahagian salah faham tentang maksud man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia di kalangan mereka. Kaum itu tak kiralah kaum penyerupaan baik ataupun penyerupaan buruk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Tetapi kita kena tahu Nabi SAW mengambil perkara-perkara yang baik di dalam masyarakat tertentu. Umpamanya, apabila diberitahu kepada Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apabila diberitahu kepada Nabi bahawasanya pembesar Rom dan Parsi mereka tak akan baca surat yang tak ada cop kerana surat mereka bercop. Kata Anas, fattakhidha khatiman min al-fiddah ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ambil cop daripada perak dan seakan-akan aku masih nampak putihnya warna cop tu di jari Nabi, cincin Nabi itu yang Nabi gunakan Muhammad Rasulullah. Nabi tak kata, Nabi ambil, Nabi terima benda tu. Nabi tak kata kau tak membaca surat aku, kau sesatlah, kau kan ini surat aku daripada Nabi, tak. Nabi ikut, ini protokol yang digunakan. Ini prosedur pada masa itu apabila orang menghantar surat ada cop dan seumpamanya. Apabila diberikan hadiah kepada baginda jubah daripada Rom itu mesti bangsa Rom yang dianggap ketika itu sebagai barat bagi orang Islam lah, yang merupakan blok Kristian. Nabi tidak tolak pakaian Rom itu, cuma dalam hadis Bukhari kata Nabi tak pakai kerana tangannya kecil sikit, tapi baginda cuba nak pakai. Maksudnya baginda tidak kisah dari segi perkara-perkara ini, sehingga sebab itu sarjana seperti Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim menyebut bahawasanya yang dikatakan sunnah dalam pakaian itu umpamanya ialah memakai apa yang sesuai pada tempat yang sesuai, pada iklim yang sesuai. Jadi kita kena ambil kira hal ini. Sehingga Ibn Taymiyah menyebut tentang perkara yang lebih luas daripada itu. Dia kata jika orang Islam itu hidup di kalangan masyarakat bukan Islam, dia secara penampilan zahir sepatutnya tidak boleh terlalu berbeza dengan mereka kerana itu tidak memberikan kebaikan kepada masyarakat Islam. Artinya kita boleh meniru dalam perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita. Jika yang mudarat itu bukan saja di barat, yang timur ke, negara sendiri ke, jiran sebelah rumah ke, yang buruk semua tak boleh tiru. Ia bukan masalah blok manusia, tetapi ia masalah daripada mana ia datang itu. Tetapi masalah konten isi kandungan. Yang hadis Nabi sebut tentang Rom itu bagaimana doktor? Di mana akan tiba satu zaman Nabi kata pasal Rom itu bangkit sebagai sebuah negara yang hebat. Ya. Amr bin As ia memuji Rom apabila Nabi kata akan berlaku kiamat. Rom ialah manusia yang aktsarun nas, golongan yang paling banyak sekali. Dan Amr bin As menyebut antaranya cara mereka menguruskan rakyat mereka yang dipuji oleh Amr bin As. Ini kita kena ambil kira dalam hadis Muslim. Sebab itu mereka dipuji oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Dr. Zahruddin, sebagai kesimpulan, Al-Banna pernah menyebut bahawa pembangunan itu bermula daripada individu, fardun muslim, kemudian keluarga, masyarakat, negara, kemudian khilafah. Apa yang kita boleh ambil intipati daripada petikan kenyataan Al-Banna sebagai kesimpulan pada malam ini?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita boleh ambil intipati daripada kata itu ataupun boleh kita kaitkan kepada firmanullah wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahar wabtigha'ukum min fadlih. Iaitulah daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah ketiduran kamu pada waktu malam dan waktu siang kamu buat apa? Wabtigha'ukum min fadlih. Kamu bekerja membangunkan dunia ini min fadlihi, iaitulah daripada kurniaan Allah. Iaitulah kurnia, itulah dia role setiap individu ketika mana membuat pembangunan. Kita kena sedar ini adalah pembangunan untuk diri kita sendiri, untuk melaksanakan tugas kepada Allah SWT, dan ia ada daripada kurniaan Allah. Dia bukan daripada kebijaksanaan kita semata-mata, dia adalah kurniaan Allah, dan kita ada dawabit, ada parameters untuk macam mana kita nak membangunkannya, dan dimulakan daripada diri kita sendiri. Ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Mulakan dengan diri kamu, kemudian dengan siapa yang di bawah kamu. Ya, sesiapa yang ada jawatan yang lebih besar, maka kerjanya, tanggungjawabnya lebih besar. Wallahu a'lam. Saya Dr. Asri, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. Adakah ini sejajar dengan prinsip Islam di mana jangan kita duduk marah kerajaan semata-mata? Peranan kita sendiri bagaimana? Silakan. Terima kasih. Tapi dalam Islam, kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan hak rakyat, dan rakyat juga hendaklah bertanggungjawab menunaikan hak pemerintah. Ada timba balasnya dalam hal ini. Give and take. Jangan give and take. Kalau kita kata satu pihak saja dia menuntut daripada kita, kita jangan tanya apa yang dia boleh bagi pada kita. Kita akan mewujudkan banyak rejim dalam negara umat Islam. Kesimpulan yang cukup ringkas dan padat, Doktor. Dr. Asri, Dr. Zarudin, terima kasih pada malam ini kerana menyedarkan kita bahawa peranan di dalam membangunkan negara, pertama, kerajaan itu perlu menunaikan hak untuk rakyat, dan rakyat juga perlu menunaikan tanggungjawab mereka untuk pemerintah. Dan para penonton, saya tutup pentas bicara pada malam ini dengan doa yang sering kita lafazkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini kita memohon supaya kita ini membangun bukan hanya di dunia, malah juga di hari akhirat, dan kita memohon agar kita dijauhkan azab api neraka. Terima kasih kerana menonton bicara pada malam ini. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang setia melontarkan soalan-soalan, idea-idea pedas anda buat kami di pentas bicara. Dan jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.